Salam sejahtera. Anda sedang menonton Gaya Live from Home bersama panel jemputan Azrai Muhammad, Lily Riani dan moderator Junaidi. Jangan segan untuk tanyakan soalan anda di ruangan komen. Kongsi video ini ke wall anda untuk peluang memenangi hadiah menarik. Tajaan Fjallraven, Outside Malaysia, Mas Debak, Satu Kopi, Lemplay dan Lily Riani. Gaya Live from Home bermula sekarang. Tapi sebelum itu, ikuti juga kami di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan YouTube untuk lebih banyak kandungan kembara. Selamat menonton. Hello, apa khabar semua? Saya Junaidi kembali lagi bersama Gaya Live pada malam ini membawakan kandungan temu ramah yang padat dan menarik tentang pelancongan dan kembara. Gaya Travel ingin mengucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada anda semua kerana terus menyokong Gaya Live from Home. Dan kepada semua rakyat Malaysia, tahniah sebab hari ini pertama kali selepas 3 bulan jumlah kes baru telah mencatatkan di bawah 10,000 dengan 9,066 kes sahaja, dan kadar vaksinasi dewasa juga dah hampir mencecah 80% dengan 44 juta dos vaksin telah diberikan. Itu adalah data setakat 2 hari bulan semalam. Okey, malam ini kita berjumpa lagi dalam episod ke-38 merancang perbelanjaan untuk melancong. Mesti semua orang dah excited dah sangat sekarang ni, especially PM sendiri pun dah announce dah hari tu. Tak silap saya petang semalam dah announce yang macam berkemungkinan besar kita boleh melancong bukan sahaja dalam negara tetapi juga luar negara pada selewat-lewatnya bulan Disember. Kan. Memang semua berita baik lah tu, especially kepada kita orang ni lah, kaki travel ni kan. Okay. Malam ini berbeza sikit sebab kita mungkin kurang berbincang tentang destinasi pelancongan, tetapi kita nak minta tetamu kita pada malam ini untuk berkongsi tips dan pendapat tentang perancangan perbelanjaan sebagai persediaan untuk melancong. Jadi, mesti ramai nak tahu kan, sebab selain merancang itinerary perjalanan, merancang perbelanjaan itu sebenarnya adalah sangat-sangat penting sebelum kita melancong. Kita tak nak nanti keseronokan kita melancong nanti terganggu sebab berhadapan dengan situasi-situasi kecemasan dan tidak terduga hanya kerana kita gagal merancang perbelanjaan dengan efektif kan. Jadi saya nak ucapkan selamat datang kepada saudara Azrai Muhammad dan juga saudari Lily Riani, hero dan heroin di dalam filem perbelanjaan pelancongan sekarang episod kali ini. Okey, sebelum saya perkenalkan tetamu kita dengan lebih lanjut pada malam ini, kita tengok siapa yang menaja kita pada malam ini. Okey. Minggu ini hadiah-hadiah pemenang adalah ditaja oleh Lemplay bakso bara Mas Debak. Saya tak akan sebut, tergeliat kan orang Korea kan. Jadi juga daripada kedai kopi Satu, dan juga tetamu kita pada malam ini juga turut menaja, Lily Riani menaja 2 kuis khas dan juga luggage tag Bingka KL untuk hadiah-hadiah pemenang tadi. Jadi penaja utama episod malam ini juga Outside Malaysia turut menaja barangan Fjallraven untuk 1 kuis khas pada malam ini, dan kuis ini akan berada pada penghujung episod malam ini. So stay sampai ke penghujung sebab kita mencari seorang saja pemenang yang dapat menjawab paling cepat dengan jawapan paling tepat untuk memenangi beg sandang Fjallraven Kanken Classic. So jangan lupa juga untuk anda yang terus menonton pada malam ini untuk berkongsi live ini ke wall anda, dan tetamu kita pada malam ini dan ajukan soalan terbaik anda untuk tamu kita pada malam ini dalam ruang komen di bawah ini, kerana anda tetap berpeluang memenangi 2 kategori, iaitu kategori pertama iaitu best questions dengan 3 pemenang dengan soalan terbaik akan menerima 1 frozen lab tajaan daripada Lemplay, 1 set mi segera Mas Debak, 1 luggage tag Bingka KL tajaan daripada saudari Lily Riani, dan juga sekeping majalah Gaya Travel yang terbaru. Okey. Ni yang terbaru. Okey. Lucky sharer akan menerima, lucky sharer yang bertuah juga akan menerima 1 voucher kopi dan kek tajaan daripada Satu Kopi. Sebab dia ada 3 U belakang dia. Okey, dan 1 set mi segera Mas Debat dan juga 1 majalah Gaya Travel.
Okey, dan juga sepanjang teruskan bersama kita, pada penghujung nanti kita akan menerima, kita ada satu kuis yang akan anda berpeluang untuk memenangi satu Fjallraven Kanken Classic Backpack. Okey, pada 30 September yang baru lepas ni, peraduan Be a Gaia Ambassador telah pun ditutup. Pemenang-pemenang akan diumumkan tidak lama lagi. So, kita orang sendiri pun sebenarnya dah tak sabar nak tengok siapa yang bakal memenangi hadiah-hadiah berjumlah RM10,000 semuanya. Seperti percutian di penginapan 5 bintang di The Ritz-Carlton Langkawi, Vivanta Langkawi dan juga Hotel Sri Malaysia. Dan juga ada banyak lagi hadiah-hadiah lain termasuklah barangan daripada Fjallraven, Asia Big Points dan juga wang saku sehingga RM1,500. So, rajin-rajinlah lawati Instagram Gaia Travel sekarang. Semua keputusan adalah tertakluk kepada terma dan syarat dan keputusan pengadil adalah muktamad. Okey. Gaia Travel juga yang mengambil peluang ini untuk mengumumkan isu terkini majalah kami, isu nombor 16.2 sudah pun terbit. Nampak tak? Warna merah, cantik gila, merah dan kuning. Isu 16.2 ini adalah menampilkan kolaborasi bersama dengan Tourism Selangor dengan kempen Pusing Selangor Dulu. Nampak tak tengah-tengah tu? Hashtag Pusing Selangor Dulu. Anda boleh dapatkan majalah ini di kedai Shopee kami minggu depan selepas program pelancaran isu ini bersama Tourism Selangor. So, minggu depan pada hari Khamis 7 Oktober jam 3 petang kami Gaia Travel Magazine akan bersiaran secara live di Facebook Tourism Selangor bersama dengan CEO Tourism Selangor untuk mempromosi dan melancarkan majalah ini dan sempena dengan sambutan Hari Pelancongan Sedunia Anjuran Tourism Selangor. So jangan terlepas hari Khamis ni, okey? 3 petang. So kalau you all dah bosan-bosan kat office nanti, masuk Facebook. Tapi pastikan bos tak tahu lah you all tengok Facebook, okey? Okey, jom kita berkenalan dengan tetamu kita pada malam ini. Tetamu kita yang pertama adalah saudara Azrai Muhammad, seorang perancang kewangan dan juga seorang penulis buku 6 angka menjelang 25 antara buku yang sangat famous di Malaysia. Buku ini syarat dengan perkongsian tentang pengurusan kewangan di samping turut menyentuh elemen menikmati kehidupan dalam merancang wang. Okey. Melancong keluar negara juga pada bajet yang tidak terlalu berjimat dan tidak terlalu bazir. So dia macam man-man kata orang Cina. Betul tak Lily? Man-man. Tak betul. Fine. Okay, bajet yang tidak terlalu jimat dan tidak terlalu bazir adalah antara idea yang selalu Azrai sendiri ketengahkan. Okay, sebabkan saya rapat dengan dia, saya panggil dia Gori je. Sebut Gori, anda tahu saya refer kepada Azrai, okay. Okay, Azrai juga pernah menulis buku Kayuh Mengejar Horizon. Boleh nampak buku dekat belakang tu, okay. Beliau berkongsi pengalaman beliau menjelajah semenanjung Malaysia dengan basikal secara solo. Itu juga adalah salah satu daripada contoh bagaimana mengembara dengan bajet yang berpatutan sambil menghayati keindahan negara sendiri. So kalau anda sendiri nak mendapatkan perkhidmatan saudara Azrai, maybe nak dapatkan perkhidmatan merancang kewangan anda, sama tak kira lah merancang kewangan apa-apa sajalah, personal ke semualah, boleh berkontak sendiri dengan saudara Azrai di laman Instagram atau di Twitter Azrai Muhammad. AZRAEIMUHAMAD. Walaupun saya dah kenal dia dekat 10 tahun tapi saya sendiri always gagal nak eja nama dia. Betul. Okay, dan beliau rajin live tau di Instagram dia dan dia selalu share tips-tips terkini macam nak merancang kewangan. So dia punya live tu sentiasa sangat-sangatlah membantu dan sangat-sangat mempunyai kandungan yang sangat-sangat berguna untuk semua orang. Okey Azrai, terima kasih kerana sudi menjadi tetamu kita pada malam ini. Gori, terima kasih meluangkan masa. Sekarang ni dekat mana ni? Dekat KL ke, Kuantan ke, dekat Kuala? Kuala Kangsar sekarang. Kuala Kangsar dia mah. Kuala Kangsar, ya betul. Kan. Okey. Kejap lagi kita cerita. Kejap lagi kita cerita, okey. Okey, tetamu kita yang kedua pada malam ini adalah saudari Lily Riani, seorang blogger kembara tersohor yang pernah memenangi anugerah Best Travel Microblogger dan telah pun menjejakkan kaki ke 45 negara di 4 benua di dunia.
Kalau tak kerana pandemik ni memang Lily memang tak reti nak duduk diam, tak reti nak slow down. Dia memang agak-agak lah benua Arktik dengan Antartika pun dia dah habis jelajah dah kan nanti. Okey, walaupun kejayaan hakiki adalah di dalam dunia corporate tetapi jiwa Lily merangkul semangat seorang arkeologis. Dan itu adalah antara semangat yang membawa Lily untuk mengembara, untuk mengenali dan melihat tinggalan arkeologi dengan lebih dekat seawal umur beliau 17 tahun. 17 tahun, saya tengah sibuk lagi nak SPM tau. Antara misi Lily sekarang adalah untuk menelusuri dan menyusuri denai-denai yang tidak pernah dijejaki orang lain, destinasi-destinasi rare yang kurang dilalui orang lain. Okey. Jadi sepanjang episod malam ini ada 2 kuis khas daripada Lily. Dia akan bagi kuis. So anda yang berjaya menjawab jawapan Lily nanti akan memenangi 2 keping Korean face mask yang tidak ada dijual di Malaysia. Ini adalah salah satu daripada hasil kolaborasi Lily sendiri bersama dengan Korean Tourism Organization, KTO. Kalau nak tahu, Lily adalah antara Malaysia Ambassador untuk KTO. Betul Lily? I pun tak tahu. Tak tepat. Okey, tak apa. Tapi dia adalah antara blogger yang sedang mempromosikan Korea lah. Okey, untuk mendapatkan jawapan kepada kuis malam ini anda boleh melayari Instagram Lily @lilyriani_travelholic sekarang dan boleh tengok jawapan tu nanti di Instagram dia. Okey. Kalau nak search sekarang anda boleh masuk LILYRIANI_travelholic. TRAVEHOLIC. Dia tak ada L kat situ. Dia ada holic tu je, ada L. Okey, itu saja pengenalan kita pada malam ini. Memang sangat panjang, saya faham. Memang 13 minit pada malam ini kan. Selalu kita ambil masa 5 minit je. Okey, tak apa. Kita nak pergi kepada tetamu kita pada malam ini. Kita nak pergi mengenali diorang sebelum kita pergi lebih lanjut dengan topik pada malam ini. Saya pergi kepada Gori dululah. Gori, boleh cerita sikit tak? Selain daripada buat memberi khidmat sebagai financial advisor apa semua kan, apa lagi aktiviti di masa lapang yang Gori buat sekarang? Okay, thank you Ed dan juga thank you Gaya atas jemputan nak berkongsi pertama dengan semua audience FB Gaya dan kepada semualah public yang tengok live kita untuk malam ini. So apa yang saya buat, okay, by the way untuk yang tak kenal, saya adalah Azrahi Muhammad. Juga dikenali sebagai Financial Gori. So cerita dia bermula dalam 5-6 tahun lepas, tahun 2015. Masa ni saya dah bekerja dalam 2 tahun. So selepas kita habis grad, kita bekerja. So kawan-kawan mula tanya, aku dah dapat duit gaji ni, nak simpan dekat mana duit gaji ni? Yep. So kita ceritalah, seorang kawan tanya, kita WhatsApp. Kau simpan sikit dekat ASB, tabung haji dan sebagainya. Kawan kedua tanya, soalan yang sama, jawapan pun sama, kita forward je WhatsApp. Jimat masa. Betul. Tapi bila dah sampai 5-6 orang tanya, dah tak larat dah nak forward. So saya compile dan juga saya jadikan sebuah buku lah, buku 6 angka menjelang 25. So ni perjalanan saya itulah asal-usulnya. Yes. So itu adalah perjalanan saya sendiri mengumpul 100,000 pada usia 25 tahun. So selepas dah capai financial goal yang pertama, saya rasa takkanlah setakat simpan duit je hidup aku ni. Betul. Kena explore juga apa yang kita nak. Betul. Dia bercambah idea tu bila first time saya travel sendiri ke Jepun April 2015. So kita susun bajet dalam 1,500 kat 2,000 nak pergi ni. First time pergi tak tahulah cukup ke tidak duit ni. Pergi tidur dekat temple dan sebagainya. So saya rasa macam best lah pergi benda ni. So masa tu first time explore, setahun saya nak travel 2 kali. Satu dalam negara dan satu luar negara. Sebab kalau ikutkan bajet saya buat, simpan, sekejap lagi kita akan ceritalah berapa bajet untuk setiap bulan. Saya tengok-tengok kira-kira bajet, setahun aku mampu untuk travel 2 kali, sekali dalam negara dan sekali luar negara. So cerita 2015 tadi, April saya travel ke Jepun, seminggu je. Itu first time ni nak buka airlines, nak beli tiket apa semua kan. So lepas 6 bulan kemudian, dah capai target pertama 100,000 tadi, saya berhenti kerja. Bila berhenti kerja, kita nak travel dalam negara pula. Nak travel sebelum pergi bercuti. Saya tengok macam mana aku nak betul-betul enjoy ataupun utilize kita punya bajet yang ada. Letak dalam bajet 3,000. Nak pergi sebanyak negeri yang mungkin.
Fikir adalah saya fikir why not aku guna basikal. Sebab itu adalah minat. Wow. Okay. So cari basikal dan travel lah sepanjang 25 hari menjelajah lah semenanjung Malaysia. So itulah keluarnya buku yang kedua. So bila dah keluar buku kedua, saya cuba gabungkan dengan idea buku pertama. Buku pertama kita saving, simpan je duit. Kedua kita enjoy life dan kita cari balance. So dari situlah saya bermulalah kisah untuk berkongsi dengan orang muda lah orang kata kan. Simpan duit pun dia juga, tapi enjoy the life pun dia juga. So itulah apa yang saya buat lah sepanjang tahun yang lalu lah. Apa yang membuatkan kawan-kawan tadi tu macam 5-6 orang dah tanya pasal minta nasihat kewangan daripada Gori sendiri? Sebab Gori sendiri adalah ada qualification dalam financial punya sektor ke macam mana? Okay. So time ni belum lagi. So ni cerita 2014, 2015 tu belum lagi. Cuma dia orang rasa macam enjoy life. Tengok Gori ni dia macam boleh simpan duit. Faham. Tak tahulah macam dia nampak sebabnya saya punya kehidupan zaman universiti ni dulu agak membosankan. Sikit-sikit simpan duit kan. Tapi bila dah masuk bekerja dia orang nampak, kita kena juga simpan duit, kena mula juga. Betul. So itulah apa yang saya buat sekarang. Bukan nak suruh simpan semata-mata. Sebab itu yang saya buat dulu. Simpan sampai tak enjoy life. Betul. Tapi bila dah jumpa dengan ramai orang, bila kita dah bergaul dan kita nampak punya life ni dia kena ada balance. Betul. Kalau kau simpan duit, banyak sangat duit tapi tak enjoy the life, tak jadi juga. Kalau enjoy the life, duit tak ada langsung, nak bayar bil pun tak jadi juga. So dari situlah saya cari, orang kata equilibrium. Wow, nice. Okay, perkataan baru kita belajar malam ini guys. Equilibrium. Jawab dalam ruang komen tu. balance. Balance, yes. Apa-apa pun life memang. And also kita nak simpan duit ni tadi. Ya. Okay Lily, macam mana Lily sendiri? Macam mana Lily boleh terdetik ni tadi macam kita cakap pasal Lily dengan jiwa arkeologi ni kan mengembara disebabkan nak mengenali dengan dunia arkeologi dengan lebih dekat, nak melihat hasil-hasil tinggalan dan runtuhan-runtuhan arkeologi ni kan. Seawal umur 17, kalau kita orang, saya dulu tengah sibuk nak jawab soalan SPM tahun 17 tu. Macam mana Lily? Macam boleh timbul semua tu? Good question. First, macam Gori, I want to thank Gaya sebab menjemput I. Masa saya dapat invitation suruh cakap about budget ni, macam kelakar lah juga. Sebab I don't think I'm the best person, but yes, I do have budget. I do plan, maybe not as sedetail Gori lah. Gori ni sifu, okay? Masa saya sekolah dulu, saya memang suka history. So, I have always loved history. Zaman dulu, nampak sangat umur saya berapa kan? Tak ada Wikipedia. Dia ada encyclopedia. So, I suka belik-belik. Nampak tak macam, wow, generation gap. Lepas tu sebab I like to read. So I like to read. My father like to read. So sebab tu I suka sejarah. So saya tiba-tiba saya cakap Melayu. So I dapat invitation daripada my cousin. Dia nak travel. Dia nak nanny. Dia ada anak-anak. Selalunya dia punya pembantu rumah ikut dia travel. So dia ajak I. So masa dulu I travel paling dekat, paling jauh Singapore je lah kan, zaman sekolah kan, parents bawa. So dia suruh kata nak tak jaga anak Kak Zah, kita nak pergi Europe. Macam bestnya Europe. Macam wow, bawalah 30 anak, I akan jaga. Faham. I pun ikut. So bila you ikut, macam dulu you tahu sejarah banyak tu aja. Bila you travel pergi Europe, you get to see, you get touch and feel. So experience dia lain. So macam masa trip tu kita pergi Paris, Switzerland dengan London. So dia banyak history tapi not to my liking lah, sebab I suka macam Greece, Italy punya type of country. Luckily dia ajak lagi sekali, and the subsequent trip 2 years after that was to Italy for 3 weeks to cover from north to south. So macam there's no turning back lah. Lepas tengok Italy tu macam if I can do this, I can do it on my own. Macam diva gila. So masa tu dah habis SPM lah ni maksudnya? Tak. Tak. Yes, college. Lepas tu I habis college, I kerja.
Lepas tu I pergi Bali. Bali is my first trip on my own, tanpa itu dengan tour guide. Lepas tu macam taklah susah sangat kan, macam confident tu lebih sikit. So lepas tu I pergi trip dengan kawan I pergi Morocco. I think the first trip that we went, I believe it's Morocco dengan Spain. Lepas tu subsequent trip kita orang kata macam dah besar, kita boleh travel sendiri, DIY, tak payah agency ni semua. Jom kita buat New Zealand self-drive. Sebab macam bila you travel kan you ada progressive. Lepas negara Betul. ni you nak negara lagi susah. So New Zealand negara senang tapi self-drive is another thing. So kita orang buat self-drive kat negara tu. Lepas tu action lah. Start lah pergi India lah, pergi sana lah, pergi sini lah. Macam kalau tak mencabar, tak best lah. So sampailah sekarang. Lepas tu jadi blogger sebab there was one time my cousin asyik tanya I tips. I bagi, lepas tu dia tanya lagi. Dia tanya lagi. Macam Gori lah. Gori kata dia forward WhatsApp. I macam, bukan dah tanya ke soalan ni? Lepas tu kata, macam ni lah Uni blog aja. Jadi nanti kita orang tak tanya dah, kita orang tengok blog. Macam tu lah I start blog. Sama lah seperti Gori. Dia lebih kurang aja. So I start blog. Betul juga, betul. Lepas tu I dapat award. Lepas tu I get to travel more. Macam tu lah. The rest is history. Faham. So guys, saya tak sebut tadi, kalau anda nak tengok sendiri perjalanan Lily ke 45 buah negara di dunia ni dan merangkumi 4 buah benua ni, anda boleh masuk blog dia sendiri iaitu lilyrianitravelholic.blogspot.com. Betul ke Lily? Yalah betul. .blogspot.com. So memang Lily adalah seorang blogger yang bila dia kongsikan perjalanan dia tu secara detail, yang mana you kena check, kena tengok apa semua, sampai tips apa semua boleh dapatkan di blog dia. Okay, nak tanya dengan Gori, apa projek terkini Gori sekarang? Dan kalau ada lah akan datang ni, especially kita nak dalam pandemik ni kan, projek, boleh tak kongsi kita sikit? Okay, so lepas dah habis 2 buku ni, masa ni saya belum start bisnes lagi sebenarnya. Time ni saya masih bekerja, orang kata makan gaji lah. Tapi bila nampak banyak demand ataupun banyak permintaan jugalah in terms of jemputan talk dan sebagainya, so saya consider why not saya buat benda ni start full time. Dan alhamdulillah lah, since 2017, dari 2017 sampai sekarang dah hampir 4 tahun. So saya dah full time buat bisnes dari segi berkongsi, pengurusan kewangan dengan universiti, dengan agensi kerajaan dan sebagainya. So dari situ juga 2018 tu saya dapat satu peluang yang dia membantu saya dan juga membantu saya untuk tengok apa yang ada. 2018 saya pergi ke UK selama 6 minggu untuk bagi talk dekat sana. Wow. Tapi cerita dia bukannya fully sponsored, sebabnya kita masa ni masih baru start, belum setahun. Pihak sana invite, yes, tapi diorang tak berani nak invest in terms of kami bayarkan tiket flight, tak. Sebabnya kita belum ada nama lagi masa ni. So apa yang saya buat, why not aku invest dalam diri sendiri. Aku spend saya spend 10,000 untuk beli tiket flight dan juga accommodation sikit untuk pergi ke sana. Tapi dia punya challenge adalah masa ni confirm top baru satu saja. 6 minggu kita book tiket flight, tapi yang confirm top baru satu universiti saja. So kalau tak jadi top, kita berjalan. So itu mindset dia pada waktu tu. Cuma saya kena push diri sikit, why not kita marketkan diri kita, dan alhamdulillah kita dapat pergi ke 6 bandar lah. Pergi ke Cardiff, Manchester, Leeds semua. So dapat bagi talk dekat sana, jumpa dengan students kita dekat sana, student MARA, JPA, and at the same time dapat bercuti. Maksudnya dapat juga travel negara orang. So dari situ saya nampak why not aku berjalan juga, kita enjoy juga. So at the same time kita boleh bekerja, kita masih boleh buat sharing. So balik dari UK 2018 tadi, alhamdulillah saya mulalah dijemput oleh pihak-pihak sponsor dan sebagainya untuk pergi ke universiti. Dan since 2018 sampailah ke pandemik, even sampai Februari 2020 lah, sebulan sebelum PKP, saya setiap bulan pergi travel setiap negeri untuk bagi talk dan juga untuk saya berjalan sendiri-sendiri. So itu projek yang ongoing sampailah PKP. Cuma bila PKP dah berlaku, so apa yang saya boleh buat, kita buat live IG lah. So saya buat live IG setiap malam,
tahun lepas saya buat live IG setiap malam sampai kita pun tak boleh pergi ke mana-mana kan. Cumanya mata tu agak barai jugalah kan. Apa orang kata I back kan. Tapi dari situ dapatlah kita nak engage and interact dan at the same time berkongsi. So sekarang dulu kawan-kawan tanya dekat WhatsApp, aku nak kena buat apa dan sebagainya. Sekarang kalau tak boleh beli buku, aku bagi link IG je. Nah, ni jawapan untuk kau punya soalan ada dalam IGTV. Senang Kita guna teknologi yang ada. Wow. Actually jealous jugalah dengar sampai 6 minggu kan kat sana kan. Saya paling lama travel tapi dengan RM10,000 sahaja dia invest untuk ke Eropah ke UK. RM10,000 cukup RM10,000. Dia macam ni okey, trik dia adalah masa pergi ke sana saya tak bawa baju sangat, saya bawa buku satu beg. Saya bawa buku satu beg penuh. So bila sampai sana, accommodation biasanya student dia akan bantulah sikit-sikit kan duduk dengan student ke. Yang confirm kita kena keluarkan duit adalah tiket flight pergi balik. So apa yang saya buat, bawa buku, harga buku memanglah dalam ringgit Malaysia. Tapi sampai sana, kita kena fikir secara orang sana lah. So kita pakai currency sana, jual buku menggunakan currency sana. Faham. So bawa lah aset, maksudnya aset saya adalah buku tadi. So bila kita bagi talk dan kita jual ke student sana, dapatlah cover sikit, bolehlah buat duit makan dan sebagainya macam tu. Cumanya dari 100,000 savings yang asal tadi ada, so saya kena korbankan ataupun saya kena laburkan 10,000 supaya dia jadi satu investment untuk diri sendiri. Sebab balik dari sana, alhamdulillah lah pihak-pihak universiti dan juga agensi kerajaan dan swasta mula nampak yang Mamat ni ada credibility, dan dari situlah bermulanya perjalanan saya bagi talk, berkongsi dekat agensi dan juga universiti. I see. Macam Lily sendiri, macam sebagai seorang blogger kan, kita tak naklah sentuh pasal dunia corporate Lily, kerja hakiki Lily sendiri kan. Tapi macam Lily sendiri sebagai seorang travel blogger dan juga seorang yang memang secara teganya untuk, is that the word? Ya sangat-sangat tegar mengembarakan ke sana sini, macam PKP ni memang banyak menghalang lah kan. So Lily sendiri, apa projek terkini dan ada tak sebarang perancangan dalam masa terdekat atau akan datang ni, jika ada lah, untuk kongsikan kita? Okay. So masalah untuk travel blogger adalah bila pandemik dah tak ada travel. So the only travel yang kita orang boleh buat adalah travel virtually. Travel virtually is not the same as physical travel. So basically it's annoying, and the longest we can tahan is 1 tahun. Lepas tu kita orang dah macam so macam kalau dapat pergi rumah ad pun excited. Okay, macam pergi travel. Dinding lift pun I rasa macam wow macam tu. So currently my project is I have a collaboration with KTO. So I am in the midst of promoting Korea for 6 months actually. So lagi 2 bulan habis lah. So if you all nak tahu any information about Korea, ada dalam I punya Instagram and in my blog. So I punya content would be on art, on theme park, on craft, on heritage culture. So as you can see, I punya content dalam I punya blog semua bercorak macam tu lah. And kalau you nak detail yang deep dive, maknanya dia kalau you selalu kata pergi Korea kita kena pergi tempat ni pakai hanbok, I punya blog akan tulis asal usul hanbok. Hanbok yang kenapa baju hanbok keluar Korea tu? Ya, betul. So I am more of that type punya travel blogger. So kalau you cakap about nasi ambeng dekat Selangor, orang kata nasi ambeng sedap, I akan tulis kenapa nasi ambeng tu boleh berada di Selangor, sebab itu adalah makanan tradisional daripada Indonesia. So I will talk about the migration, Indonesia punya migration. Okay, we kind of losing Lily buat sini. Lily, okay, we lost you just now. Okay. So basically, I write more on culture and heritage. So current project is on Korea with KTO, and other than that, projek akan datang sebab kita tak tahu pandemik sampai bila. Tak mengapa, sebab I travel banyak. Yang I travel dulu ada 4-5 negara
3-4 tahun lepas, I tak habis blog lagi. I Faham. boleh blog untuk 1 tahun tanpa travel. So nanti I lepas habis projek Korea, I akan blog lah balik I punya Arctic Circle, I punya India dan entah negara mana lagi yang travel I tak blog. So Ya, 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 ya. tapi tak best lah. It's still not the same as travelling. Betul. Lily, pernah tak Lily sendiri macam travel and then bila nak menulis tu you get macam some kind of travel blog writer's blog macam tu yang macam kadang-kadang lah maybe macam kita dah travel sampai 4 kali, macam I dah pergi ke Jepun sampai 4 kali kan, dia macam apa lagi angle aku nak tengok ni macam tu kan. Pernah tak Lily mengalami masalah ni bila menulis? Untuk blog sendiri, untuk trip saya sendiri, untuk blog saya sendiri ada. Sebab itulah macam Arctic Circle tak habis tulis, India tak habis tulis, mana lagi saya pergi Denmark banyaklah tak habis tulis. Tu bukan writer's blog, tu macam pemalas dan writer's blog. Kan dia macam you malas, lepas tu writer blog. I rasa it's more to malas. Lepas tu saya guna writer's blog sebagai alasan. Faham. Tapi I rasa dia how I kickstart writing is nak naikkan mood, I akan baca-baca, tengok-tengok gambar. Lepas tu okay. Kalau untuk I punya blog, I rasa kalau I tak ada mood, I tak tulis lah, tak ada masalah. Tapi kalau I buat, kalau I ada assignment, kalau I tulis untuk Gaya Travel Magazine, kadang-kadang I travel untuk Gaya Travel Magazine, I kalau tempat tu I dah pernah pergi, so what I do is sampai sana kan, I tengok balik itinerary tu, I cari angle yang I tak pernah cover lagi. Sebab kalau dah balik, dia jadi susah, you tak boleh nak tanya lagi dah. You kena buat dekat sana. The questions have to be asked there itself. So maknanya dia, bila I dapat the invitation, I tengok itinerary, I dah tahu I kena tulis angle ni. Jadi bila sampai sana, I will ask on the thing that I want to write or the thing that I plan to write. Sebab I don't do it when I come back. I punya thought process is the angulation have to start before I travel. So that sampai sana, I tahu apa nak tanya, I tahu apa nak tangkap gambar, I tahu macam mana nak compose semua tu. Bila balik, I tulis saja. Kalau I balik, I tak tulis, dia bukan masalah travel's blog, writer's blog. Itu masalah pemalas saja. Very straightforward. Okay Lily, terima kasih banyak dan terima kasih Guri kerana berkongsi sedikit background dia orang kan. Okay, kita pergi kepada kuis pertama untuk malam ini. Hadiah adalah tajaan daripada saudari Lily sendiri, akan belanja face mask daripada Korea yang tidak ada dijual di Malaysia. Okay, soalan ini anda boleh dapatkan jawapan di Instagram Lily sendiri. Okay, kita punya kaedah kita sama je macam kuis-kuis sebelum ni. Jawapan yang paling cepat dan jawapan yang paling tepat akan dipilih sebagai pemenang. Dan pemenang tu bukan di skrin anda, tetapi pemenang itu adalah di screenshot daripada skrin Gaya Travel sendiri. Okay, sebab yelah kita nak tengok the stream masuk ke kita orang punya wall kan. Okay, soalan dia berbunyi dalam English dia, Korean knot tying craft is called what in Korean language? Apakah sebutan di dalam bahasa Korea untuk craft membuat ikatan simpul? Sebutkan di dalam bahasa Korea. Jawab dalam ruang komen sekarang. Okay, ada staff Gaya Travel sedang memerhatikan komen di bawah. Okay, kita teruskan. Sebelum kita teruskan kepada segmen kedua pada malam ini, kita nak bercakap tentang lebih lanjut tentang pelancongan dan perbelanjaan. Okay, ini memang essence of kita punya episod pada malam ini. Sebelum tu saya nak ambil soalan daripada audience pada malam ini. Okay, soalan ni macam tak ada kena-mengena dengan conversation kita tadi. Tapi tak apa, saya nak tanya sama ada Gori atau Lily boleh jawab, salah seorang boleh pilih kalau nak jawab kan. Daripada Hazirah Anistan, kalau travel overseas, prefer guna kad kredit untuk bayar penginapan atau lebih baik guna cash? Siapa nak jawab? Kak Lily, saya pun berminat nak tahu jawapan ni. Oh, okay. Alah, I baru nak pass kat dia pas kat I. Awesome. Sebenarnya kita memang kena tahu benda ni tahu sebab kita tak nak kita pergi travel, kesan dia kan, betul tak? Kita tak nak kita travel dan kita balik kita ada hutang tau.
Betul tak? Kita travel dan kita balik kita masih happy kan? So yang mana satu lebih baik? Gunakan credit card atau gunakan cash? Yang paling baik adalah kita kaya. Kalau kita tak kaya, kita kaya macam Gori. Macam tu. Lepas tu, dia macam ni. I tell you the trick. Pertama, kita gaya macam Gori. Kedua, kita bawa Gori travel. Semua akan diuruskan oleh Gori. Kita happy sahaja. Faham? Okay. Okay, itukah? Bye-bye. Okay, dia macam ni. For me, benda ni tak apply pada semua orang. More to, I think this is how I prefer to do. So kalau I pun macam Gori juga, 1 year I can travel ke negara luar, ke luar negara at least once lah in a year. Dan I selalu travel macam 2 minggu, 3 minggu macam tu, and usually it's Europe. Then I have the Asia or local punya travel. So I dah tahu I akan travel in that. So selalunya year end, sebab dulu I kerja dengan MNC, so I akan travel after closure, financial closure. So I akan travel dalam bulan November atau December macam tu. So I akan buat I punya planning staggeredly. Maknanya dia I beli tiket flight in June, and then in July or August I akan beli I punya I akan book I punya accommodation. Sebab by then you dah clear semua satu sebab you still ada you punya apa kita panggil, you dah ada menabung kan. So even if you use credit card, by then you would have cleared the payment that earlier. Okay, so I would buy the flight ticket first, then I would book the accommodation. Lepas tu kalau you ada activity, then the 1 month or 2 months after that you ada activity, you book the activity lah. Kalau you nak buat skydiving ke, you nak buat apa-apalah, tak kisah. So by the time the travel date tu, you dah tak ada apa dah, you dah bayar semua. Then you ada cash lah. That is your cash, your dekat bank, you just bawa yang cash tu. So untuk I akan bawa, macam I dengan kawan I selalu travel, kalau kita pergi macam 2-3 minggu, kita kata okay, I bawa dalam RM2,000. Tengok negara ya. So kalau Scandinavia dia naik sikit. Kalau dia depending on negara lah. Sebab ada negara-negara tu dia punya exchange rate dia tinggi. So I akan bawa cash. Dan I akan belanja banyak cash tu saja. So RM2,000 ni is not the same as the emergency cash kan? Ini adalah cash for spending. Betul tak? Emergency adalah credit card. So masa I travel, I try not to use my credit card. Sebab nanti balik tu yang you kata nak bayar tu. Credit card I akan guna kalau I masuk Hard Rock aje. So wow. Itu one t-shirt je lah. Allah, berapa banyak sangat lah. Okay. Wow. The only time I masuk Hard Rock untuk beli t-shirt masa I kat South America je. Sebab rasa macam rare gila ni aku dekat Colombia ni kan. Tetapi Lily, Gori, bila dah balik I baru perasan t-shirt Hard Rock tu made in China. Semua macam tu. Betul. Weh, tak payahlah aku beli dah lepas tu. Sejak tu tak pernah. So that's how I plan lah. So mine is not as structured as Gori. So but I do it staggeredly. Sebab I tak nak nanti you bulk spending dekat end of the year, then you would have problem that you tak ada cash lah, tak ada apa lah. Because when you travel, you tak nak credit card you stuck nanti bila you travel. So if you have saving, then you use your saving whatever not. If you want to use your credit card, then you use your credit card and then make sure you clear the payment before you fly itself. So that's something that I do lah. Okay. Maybe kalau I boleh tambah sikit, I setuju. First thing first, kita kena clearkan our credit card before we travel. And then masa dekat sana, usually bila kita ada macam me myself, I akan letak budget dalam 100 per day for that currency. Contohnya kalau dekat UK maybe dalam £100. Tak adalah spend semua £100 sehari. Cumanya nak kena ada budget tu in case. Tapi kalau macam you makan like £5 ataupun makan $5 kan, kadang-kadang tak pakai credit card. Sebab apa? Bila kita swipe credit card untuk benda yang kecil, kita tak akan nampak. Kita rasa macam sesedar dah terlebih spend kan? Yes. Kalau kita bayar pakai cash, dia habis dalam tangan kita duit tu. So credit card usually buat macam Lily kata tadi, bayar yang besar. Sebabnya satu untuk kita tracking dan keduanya for safety purpose. Kalau you nak bayar something like £150 ke dollar untuk service whatsoever, kalau you bawa that amount of money,
dalam poket, dia agak berisiko untuk kita bawa sebanyak tu duit. So untuk big payment better kita bayar pakai kad kredit. So the best situation most probably adalah untuk ada dua-dua. Credit card pun ada and cash pun ada. So yang mana suit dengan bayar credit card, so kita bayar pakai kad kredit. Yang mana boleh bayar cash macam tu. Tapi tak semua orang ada kad kredit tau, macam saya. Ya betul. Betul juga. Saya bangga kerana format penggunaan duit dan kredit card saya di-approve oleh Gori. Faham. Okey, tak apa. Sekarang kita terus masuk ke segmen paling penting malam ini, iaitu pelancongan dan perbelanjaan. Gori, boleh berkongsi sedikit tak? Sebab Gori sendiri pernah ada pengalaman kan melancong jauh juga tu kan, pergi ke Jepun dengan UK sendiri kan. Okey, macam Lily tadi, masa soalan daripada audience, daripada Hazirah tadi, soalan daripada Hazirah tadi, Lily sini dah explain macam mana dia rancang lah sebelum dia pergi travel tu kan. Sebenarnya dah menjawab lah soalan tu. Macam Gori sendiri, macam mana, boleh tak kongsi dengan kita tips menabung atau melabur untuk melancong? Okay. So soalan ni memang sangat popular, especially untuk orang muda lah, sebabnya kita bila kita dah bekerja, kita nak enjoy ataupun kita nak kata self reward lah. So pertama yang saya sendiri susun adalah try untuk letak allocation. So kita pandang travel ni sebagai salah satu life goal kita. Life target ataupun life goal kita. Apa yang kita nak target setiap tahun adalah untuk kita travel. Overseas satu and then maybe dalam negara satu. So itu adalah life planning, life goal dia. Untuk setiap life goal yang kita ada dalam hidup, kita kena ada financial goal. Contohnya kalau orang nak kahwin sekalipun. Okay, nak kahwin dalam masa 2 tahun. Itu life goal dia. Tapi financial goal dia kena simpan 20,000. So kita tengok untuk pelancongan pun benda yang sama. Melancong adalah life goal kita. Kita punya matlamat. Dan financial goal adalah untuk kita lengkapkan matlamat kita ni tadi. Tak ada life goal dalam dunia yang tak perlukan kewangan. So kita perlukan kewangan. So letakkan life goal, contohnya setahun baru nak travel, 12 bulan. So kita letak financial goal kita dalam masa 12 bulan kita nak capai kita punya financial goal kita. So katakan awak nak pergi travel, saya ambil cerita saya lah Jepun. Okay. Dalam masa setahun kita nak pergi 12 bulan, so nak ada bajet dalam 3,000 untuk seminggu. Ini cerita 2014-2015 dulu. So 3,000 dalam masa setahun nak kumpul, kita bahagikan dengan berapa bulan yang kita ada. So time ni saya ada 12 bulan. So bila kita pecahkan, kita ada 12 bulan, kita boleh simpan RM250 setiap bulan. So tengok pula berapa gaji kita. So time ni gaji dalam RM1,500. So kalau 250 ni dia 10%. So kita asingkan 10% daripada kita punya income untuk kita buat matlamat kita life goal tadi. Tapi kena ingat satu perkara, dalam ekonomi kita panggil sebagai opportunity cost. Bahasa Melayu dia cost lepas kot. Siapa yang belajar ekonomi dekat sekolah dulu. Cost lepas ataupun opportunity cost bermaksud in order for us to get something, we have to let go of something else. Kalau kita nak something dalam hidup, kita kena lepaskan sesuatu yang lain. Sebab apa? Kita manusia tak boleh miliki semuanya. Sekian saja dari saya. Wah gitu. Kita marhain. Betul. Kita marhain tidak boleh dapat segala-galanya. Betul. Melainkan kita dah cecah 6 angka dalam masa sebelum 30 kan. Actually dia ada opportunity cost juga dekat situ. So mungkin kejap lagi saya akan kongsi. Bila kita ada something yang kita nak, contohnya awak nak pergi travel, ada 3,000 ni tadi, tapi at the same time awak pun nak kahwin. So nak simpan duit kahwin 10,000, nak pergi travel 3,000. So sama ada you lepaskan salah satu ataupun you kena lepaskan something else. You nak kahwin juga 10,000, you nak travel juga 3,000, you kena korbankan. Lily, silakan. Ada soalan angkat tangan sekarang. Kalau macam tu you travel, you kahwin je lah overseas, you dapat kahwin, you dapat travel. Mak benarkan, pak benarkan, semua dah dapat. Siapa setuju dengan I? Tanda love. Like dengan love. Siapa setuju dengan I? Okay, thank you. Mahal lah kos. Kenduri kat sana mahal. I tak kata jemput orang. I kata kahwin. Tak jemput Okay. So, dekat mana tadi? So kalau kita nak kahwin, contohlah kita nak kahwin dan juga kita nak travel, kita kena lepaskan something else. Sebabnya kita nak allocate resources yang kita ada dengan life goal ni.
So kalau you nak pergi, contohnya tengok wayang, you nak minum kopi yang RM20 secawan, maybe benda tu lah yang you kena korbankan ataupun opportunity cost you dekat situ. So maksudnya kita punya lifestyle lah maksudnya opportunity cost ni. Kita kena korbankan something. Kalau you nak minum kopi mahal juga, you nak kahwin juga, beli kereta mewah juga, itu maksudnya bapak you datuk lah. Itu contoh dia lah kan. Faham. Ataupun pengorbanan you adalah you kena bekerja keras untuk tambahkan pendapatan. So kita kena faham konsep, kita ada sesuatu yang kita kena lepaskan barulah kita boleh pergi. Sebab apa? Ada kesilapan sikit yang aku dah simpan dah duit setiap bulan nak travel ni. Tapi at the same time aku pun spend juga duit lain untuk beli benda lain. By the time kita travel, sebenarnya bajet kita tak cukup dan kita mulalah swipe credit card tadi. Sebabnya kita akan rasa balik daripada travel nanti. Masa nak travel ni okey, macam tengok bajet semua cantik, susun cantik kan. Balik nanti, mana datang ni 5-6 ribu yang bertambah ni. Rasanya bajet dah cukup yang tadi. So datangnya dari kita punya yang extra spending expenses ni tadi. Itu contoh yang swipe untuk benda-benda kecil tadi tu. Yes, betul. Faham. Begitulah kisah dan kaedah dia. So kenapa saya letak setiap tahun satu travel untuk overseas sekurang-kurangnya, sebab ini adalah reasonable budget. Kalau you boleh simpan 250 setiap bulan, setahun dapat 3,000, so you spend lah within 3,000 boleh pergi ke mana. Kalau dulu mungkin boleh pergi Jepun seminggu, and then maybe boleh pergi ke Indon ke Thailand ke kan. So ikut pada budget yang kita ada. Ataupun kalau you nak ada destinasi sendiri, you nak pergi katakanlah Iceland, mungkin mahal sikit nak tengok aurora semua tu kan. Borealis. Itulah. Borealis. Tu apa benda semua lah. So maybe budget you kena besar sikit. So you kena maybe simpan lebih lama ataupun simpan lebih banyak setiap bulan. So basically what you're saying is know your target and then you just work in reverse lah. If you want it 5,000 then you save accordingly lah. Tiba-tiba ayam jawab. Ayam interview. I interview je dia. Faham daripada apa yang Gori kongsikan tadi adalah bila kita nak menabung atau melabur ni, kita kena rancang, kita kena set 2 goal. Betul tak Gori? Kita kena set life goal dengan financial goal. Kena ingat dua benda ni, life goal, financial goal. Life goal kita adalah itulah travel, betul? Travel, betul. And kita setkan financial goal, baru kita pecahkan kita punya kaedah menabung tu, betul? Yes, betul. So itulah cerita dia. Kenapa buat benda tu? Alternatively kahwin overseas. Betul. Atau tapi bagaimana kita nak buat macam yang Lily buat pula tadi Gori? Sebab macam Lily tadi dia nak travel bulan 12 tapi dia beli tiket flight dulu bulan 6. Macam mana dia apa istilah yang Lily guna tadi dia maksudnya dia buat sikit-sikit lah kan. Staggered. Sebab so basically selalunya by early of the year I dah tahu I nak pergi mana. So katalah I nak pergi tengok aurora, tapi I tak sukalah situ. Katalah macam hari tu macam dulu I nak pergi Rovaniemi, I nak pergi Arctic Circle. So kita dah boleh guesstimate the total cost, sebab you kena buat you punya research dulu. So flight pergi situ berapa. So kalau you frequent traveller, you dah tahu flight tu akan around 3,500 nak pergi Europe. Especially I nak pergi Scandi kan. So you tahu you dah boleh buat anggaran. The minute you boleh buat anggaran, you work in reverse lah. You work backtrack lah. So early of the year to mid of the year, you start cari flight ticket yang you boleh sampai ke either Sweden atau Finland ataupun Norway. Lepas you beli tiket tu, if you can get the cheapest, selalunya dalam between 3,000 3,500. And once that is settled, 2 months after that or 3 months after that, you start booking the accommodation. So I selalu travel berdua. I suka travel berdua sebab kalau berdua maksimum berempat, sebab kalau banyak kepala sangat nanti dia banyak orang, banyak decision nak buat, susah. Betul. So then you can decide whether you nak duduk homestay, you nak duduk dorm, you nak duduk hotel, you nak duduk macam mana lah, depending on your budget. So kalau you nak reduce your cost, I nampak ada orang tanya macam nak reduce cost. So kalau you travel solo, kalau orang yang nak travel solo, nak reduce cost, then you stay at dorm lah. Betul. Kalau you travel berdua, berempat, bersama kawan-kawan, selalu you lagi boleh reduce cost. Sebab apa? You boleh share on accommodation, on transportation, on car,
on buying ticket in large amount, in large quantity, large quantity. So banyak you boleh buat. You boleh share food sebab semua orang boleh buat makanan, lepas tu sampai sana you boleh, you know, you can share foods. So that's how you work around it. Manusia ni setahu I panjang akal. Kita survival skill kita tinggi. Bila you are put in that situation, tiba-tiba you akan jadi pandai. Faham. Okey Lily, okay, terima kasih Lily Gori berkongsi tadi. Okey, tadi tu adalah perancangan kita sebelum kita melancong. Yang ini kita nak dapatkan duit dulu. Sekarang kita dah dapat duit. Okey, macam mana pula kita boleh tak kongsi sikit dengan audience macam mana kita nak rancang pula perbelanjaan kita tadi tu. Mungkin kita kena tahu jenis travel kita macam mana, nak pergi backpacking ke, nak pergi holiday honeymoon ke kan. Kalau honeymoon biasanya kita akan splurge sikit kan, kita akan mewah sikit sebab kita nak merasa semua sikit yang lebih nak cinta-cinta semua kan, ataupun bergantung pada destinasi ke, jenis insurans ke, pengangkutan, penginapan. Okey. Siapa nak kongsi dulu? Sama ada Gori atau Lily? Boleh I kongsi dulu kot. Okay, Gori. Yang I dapat, the way we travel atau cara kita travel ni dia depends on who we are. Kita ni jenis yang macam mana. Contoh macam kita tadi Lily dia kongsi tentang arkeologis lah, pergi cari tulang dinosaur. Ya ke? Bukan bukan Termasuk bukan kerja arkeologis Okay. So macam I pergi untuk makan. Memang memang mainly untuk cari makan sebab ada orang yang dia nak travel untuk view. So dia willing untuk makan Maggi untuk beberapa hari tu. But me myself, I memang macam pergi Jepun kita nak makan Japanese curry rice dekat sana. And then pergi ke apa ke nama yang pasar tu lah kan, Tsukiji fish market tu, tengok macam mana dia bait ikan, rasa ni sashimi awal pagi tu kan. Kita nak rasa different taste, tapi tak bermaksud semua orang kena travel macam tu. Sebab kita ada cara kita travel sendiri. So for me, because I focus more on food, so my accommodation I tak kisah. So I tidur tak kisah. Mungkin sebab sebelum ni lah bila bujang tu kita tak kisah sangat lah. Kemudian kita tak tahu cerita macam mana. Tapi untuk myself, itu cara I spend my money. So I spend on the experience, naik basikal dekat tempat orang, travel. So tidur tu tak kisah sangat, backpacking ke, hostel ke, hotel ke, itu tak kisah. Okay. So dari segi belanja pula, tadi ada yang tanya juga sebenarnya pasal cash. So apa yang I buat, I mean again lah for safety reason, usually I tak letak cash I kat satu tempat. Tak boleh cerita lah letak dekat mana kan, tapi I letak dekat beberapa tempat supaya pernah terjadi case di mana satu poket kena selok. Tapi bila kita letak, ini orang lain lah bukan kita mungkin letak dekat beberapa poket ke, beberapa tempat ke. So kalau ada satu kehilangan, ini sebenarnya part of insurance. Kita insurancekan diri sendiri cara dia. Bila satu hilang, at least yang lain ada lagi. Faham. Kalau semua kita letakkan pepatah dalam pelaburan ni, kalau kita letak semua telur dalam satu bakul, if we put all eggs into one basket, jatuh basket tu habis semua berkecai. So that's me on how I manage my cash and also how do I spend my money masa kita travel tadi. Okay. Lily boleh tambah? Okay, macam Lily pula, macam mana Lily merancang perbelanjaan? Walaupun saya dengar cerita Lily sebenarnya jarang betul-betul merancang perbelanjaan. Cuma dia biasa max spending, betul Lily ya? So I as I said earlier, I'm not as structured as Gori sebab I think because I tak ingat macam mana I first started planning, but after a while I got used to it. So basically kalau macam I kata lah, kalau pergi Europe I tahu I kena bawa at least 2-3,000 cash. So banyak tu je lah I can spend. Dan kadang-kadang I make sure I tak nak spend sampai habis. Dia macam target I tak spend sampai habis. Bukan target I spend maksimum banyak tu. Macam I bawa 3,000, kalau boleh I bawa balik 1,000. I spend 2,000 je. Because after you travel for a while, you dah tak beli souvenir dah tau. You just want to experience the culture. You just want the vibe of travelling. You want the essence of travelling. You nak tengok tempat tu. So after a while souvenir tu macam
I punya fridge banyak sangat magnet. Macam atau macam okay lah just another thing. Tapi belilah juga kan sebab nanti orang tak percaya I pergi, dia kata I Google dapat situ. So macam tidak ya, sis dah pergi 45 negara. So I hantar postcard kepada diri sendiri. I think that one is way better. kan. So I don't have anything structured to add on, but I believe I travel with Ed before to Sumatra. Kita orang buat konon-konon Trans Sumatra daripada Pekanbaru pergi Padang overland. And then I've just learned Ed tak pernah travel with A group. with pool money, with a group and a pool money. So siapa-siapa yang tak pernah buat tu, maybe you can do this. Kalau you travel lebih dari seorang, of course lah kan bodoh lah 2-3 orang, you chip in, mana dia semua orang taruh RM50 or 100 dalam that pool of money, so you akan spend lah. So kalau kita pergi buat lawatan tempat tu, kita ambil duit keluar dari situ sahaja. Makan pun dari situ saja. So you tak akan berkira macam kau kena bayar aku RM3.45. Betul. So I think it's more leisure lah dan I rasa sorot. So I rasa kalau guna pool money ni, experience ni kita kena tanya pada host ya. Apa perasaan anda menggunakan taktik itu? Sila. Saya pula ada interview sekarang ni. Okay, by the way, pertama kali saya belajar tentang pool money ni adalah bila saya travel ke Sumatera tadi, macam Lily explain tadi, bersama dengan Lily dengan Dad Sofara. I don't know mana Dad Sofara, lama tak jumpa dia kan. Saya impress sebab masa kita sampai, tempat pertama kita pergi, kita makan nasi padang di Pekanbaru kan. Okay, di situ juga saya belajar kaedah nak makan nasi padang dengan betul ya. Rupanya ada cara makan nasi padang yang betul kat sana. Dia kena ajar aku. Nanti kena ajar. Kejap. Okay, I don't think this is part of the topic, but I rasa kita kena gelakkan Ed. So I'm gonna tell that story, okay? So I curi masa sikit ya. Dia macam ni, kalau siapa yang pernah makan nasi padang, kalau you pergi restoran nasi padang, dia akan taruh lauk tu dalam pinggan-pinggan tu semua kat situ. Semua, so you akan ambil yang you nak makan sahaja. Sebab bila you usik aja, you kena bayar, betul? Betul. Ed tidak tahu. Dia usik semua lauk. Wow. Semua lauk dia usik. So Ed semua travel dengan kekayaan. Okay. Di Malaysia, nasi padang, you pergi ke kaunter tu yang piring dan bawa ke table. Betul. Tetapi di Sumatera tidak macam tu tau. Di Sumatera, meja yang you duduk, semua lauk tu dia akan hidang terus kat atas meja tu. Okay, so I assume, banyaknya lauk kan. Buffet style. Buffet style kan. So macam, dia bagi sudut, ambil je lah lauk ni sikit. Meriahnya lauk nasi padang ni kan macam, I love Sumatra. Macam tu kan, that time. Lepas tu saya kena marah dengan Farah. You dah makan yang tu kau habiskan. Macam, kenapa pula you tak nak makan ke? I tak nak makan, dia kata. Sebab masa tu saya makan telur yang ada, Sambal. Bukan, belut. Sedap tau. Pasal lemak belut ni, telur angka tu. Anyway, and then I just look at that. Farah minta macam, okay, setiap orang bagi RM100,000 seorang, RM100,000 seorang. Betul macam, untuk apa? Kita pool duit lah untuk bayar makan. So, kita makan sama-sama. So, kita bayar dalam jumlah yang ada saja. So, pool money carry forward ke next meal ke apa ke macam tu tau. So I found out that was a very interesting punya konsep. Tetapi dia sebenarnya traveller kena geng yang satu kepala. Sebab dia tak boleh macam, okay, I nak makan makanan yang ini saja. I tak nak makan makanan macam ni. So macam dia kena macam, okay, kita satu geng, kita spend RM30 untuk makan yang ini saja. That we work with pool money, but trust me, pool money was very, very efficient that time kalau anda travel dalam group. Kan? So macam pool seorang RM20, seorang RM30 macam tu, and then makanlah apa-apa saja. Okay, Hasif dah ting kat saya. Okay, Hasif, sorry. Okay, kita teruskan kepada topik seterusnya. Gori, boleh tak kongsi sikit kita pasal travel insurance? Okay. Ini saya rasa adalah paling penting sekali dalam sesuatu apabila kita merancang sesuatu perbelanjaan dan juga merancang untuk melancong. Boleh kongsi sikit tak tentang travel insurance? Okay. Tadi pun saya ada nampak soalan
dekat komen dia ada tanya dekat mana kita nak jimat. Kalau kita nak travel ni dekat mana kita nak jimat? Accommodation ke, makan ke. Dan biasanya insurans ni salah satu tempat yang malangnya orang ambil untuk dijimatkan juga. Sampai ada yang pergi tak ada insurans langsung. Sebab dia nak jimat punya pasal. Betul. So kalau kita bercerita tentang seminggu pergi. So mungkin travel insurance dalam RM100. So kita pandang daripada aku bajet ngam-ngam 3,000 ni, kalau ada insurans nanti jadi 3,100. Ataupun aku kena potong jadi 2,900 untuk perbelanjaan. So cerita dia macam ni. Untuk insurans ataupun untuk travel insurance ni, dia sama macam insurans lain. Dia melindungi kita ataupun dia protect bila musibah ataupun mishaps berlaku. Benda yang kita tak jangka berlaku. Yes, dia nampak macam 100 yang kita belanjakan tu sebagai pembaziran kalau nothing happen. Betul. Tapi kalau something happen, 100 tu jadi terlalu murah. Betul. Untuk kita comparekan dengan kos kerugian dan sebagainya. Ambil contoh, kita ada dua kategori insurans takut ramai yang macam confused. Kita ada flight insurance dan juga kita ada travel insurance. Flight insurance ni macam biasa kalau kita add on bila kita book hotel tu book flight, betul. Okay. Ada orang dipandang flight insurance ni dia akan jadi lagi murah berbanding dengan travel insurance. So kita ambil lebih kurang lah harga Flight insurance mungkin satu flight dalam RM15. So kalau travel insurance plus minus seminggu dalam 100. So orang pandang ini lagi murah RM15 ni, why not aku ambil RM15 je. Sedangkan dia adalah dua insurans yang berbeza. Flight insurance dan juga travel insurance. So jangan confuse, flight insurance ni dia cover untuk flight saja. I see. Dari kita depart sampailah kita landing, then anything to do with the flight. Sama ada delay ke ataupun luggage kita hilang ke, lost tu, itu dia cover. Tapi once kita dah landing dan kita dah jalan, flight insurance dah tak cover. I see. So, dekat sini travel insurance jalan. So travel insurance pula dia cover apa? Dia cover anything accident happen during our stay dekat sana. So kalau kita, yelah kadang-kadang orang bawa kereta, kita naik kereta ataupun kita sendiri sewa kereta, berlakulah musibah kemalangan, berlaku something, dan dekat situlah travel insurance datang untuk cover accident ni tadi. Okay, ada satu lagi soalan usually orang akan tanya. Okay, katakanlah saya ni ada penyakit. Pergi ke sana, saya sakit dan saya kena masuk hospital. Adakah travel insurance cover? So jawapannya tidak. Sebab apa? Travel insurance dia cover berkaitan dengan travel yang melibatkan kemalangan. Macam tu. So kalau kita memang dah sedia ada penyakit dan anything happen, itu bawah medical insurance. So sebab itu jangan terkeliru, okay kau ambil RM100 punya travel insurance, semua benda cover kat sana. Tidak. So that's why yang terbaik adalah untuk baca properly kita punya travel insurance polisi tu. Kadang-kadang dia cover lah kalau contohnya ada kes yang dekat Bali ada gempa bumi dan kena stuck 3 hari 4 hari. Yang itu travel insurance cover. Sebabnya natural disaster berlaku. So kita terpaksa extend stay dekat sana. So itu insurance cover. Tapi kalau awak tak ada insurance, 3-4 hari kena tambah, berapa ratus pula habis kat situ. Sebab itulah pentinglah sebenarnya untuk, dan jangan pandang insurans sebagai salah satu part untuk kita jimatkan. Jangan Lily ada nak tambah tu. Dia macam dah. Can I also add? Yes. Itulah. So I would like to add to Gori. Tadi dia sebut flight insurance, travel insurance and medical insurance. So kadang-kadang kita buat aktiviti ekstrim, yang nak buat skydiving, yang nak buat scuba diving, yang nak buat ATV, any extreme activity you kena beli, dia ada insurance yang lain, especially yang melibatkan nyawa. Macam skydiving, scuba diving, you better get another insurance because bila you travel, tak kisahlah dalam Malaysia atau overseas, kalau you ada kemalangan benda ni, insurance lain akan take over, dan insurance tu tinggi rasanya kan Gori, sebab I tak pernah buat skydiving, but I know there is that insurance. And also there is also insurance kalau you nak pergi negara-negara yang dalam, dia tak safe, dia bukan safe zone, dia macam dalam situasi perang, negara yang berisiko lah orang itu kata. Insurance lain. Yes, correct. Benda dua ni banyak orang tak tahu. Lepas tu bila dia orang buat ekstrim, lepas tu tak boleh claim. Betul. Bila dia orang buat extreme sport dan kemalangan terjadi, tak boleh claim.
boleh claim. You cannot blame the insurance because you know Betul. you did not take the proper step to identify which insurance agency yang offer that particular insurance. Yes, betul. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Sebab itu untuk travel insurance ni dia cover on basic punya travel lah. So saya ambil contoh satu 2019 Disember tak silap saya yang ada kes Kashmir. Pakistan dengan India tengah ada bergolak sikit tu. Time ni bila dia keluar saja travel sanction, maksudnya arahan kerajaan tak membenarkan kita pergi, mana-mana insurance tak akan terima. Sebabnya insurance ni adalah legal punya things. Dia melibatkan undang-undang. So kalau ada kerajaan punya arahan, maksudnya dia terpakai kepada benda tu. Sebab itu sama juga macam Lily kongsi pasal skydiving, extreme sports lah, naik gunung tinggi-tinggi. Kalau setakat naik gunung yang rendah-rendah ni biasanya okey lagi. Kalau kita nak jogging-jogging tu itu okey lagi. Cuma yang extreme punya sport. So yang itu kita kena lihat polisi kita ada certain, kalau macam contoh mendaki gunung, dia ada certain ketinggian yang dah start tak cover. Itu kita kena ambil additional extreme sport punya coverage. So ini antara benda yang mungkin kita boleh highlight lah. Negara dah nak buka balik lepas ni kan. So ini antara perkara yang kita boleh tengok. I see. Ya, betul juga. Tapi ada perbezaan tak Gori bila sekarang ni pandemik untuk travel nanti in case macam Gori sendiri tahulah dengan jenis dengan polisi insurance bila kita nak travel dalam pandemik ni sekarang, lepas ni kita dah boleh travel kan, ada kesan tak ke dalam polisi dengan coverage insurans kita? So sekarang antara yang dah dimasukkan dalam travel insurance bila melibatkan COVID ni, dia satu perkara, pandemik tak cover dengan semua insurance. Itu memang dia punya basic general exclusion. Semua pandemik memang tak cover. Tapi untuk kes COVID ni, dia punya tambahan adalah kalau kena quarantine. I see. Kalau turun and then dia beritahu kena quarantine sebab certain, so ada certain coverage yang dia extend. Maybe dalam satu malam $100 dia bagi. So kita bolehlah cari bilik. Tapi kita kena baca polisi sebab tak semua insurance dia offer the same things when it comes to special punya coverage macam ni. So maksudnya dari segi treatment, let's say dah pergi sana 3 hari masih lagi negatif, tapi tiba-tiba lepas 4 hari 5 hari dia kat sana tiba-tiba positif, jadi insurans tu tak cover tak cover. Tapi apa-apa pun still pastikan kita semak dulu dengan polisi insurans kita. Yes, betul. Jadi apa yang saya dapat daripada Gori dengan Lily share tadi, ada 2 jenis insurans bila kita travel. Yang jenis pertama adalah flight punya insurans dan satu lagi adalah travel insurance sendiri. Which is untuk travel insurance ada 2 jenis coverage, iaitu travel insurance sendiri dia ada benda yang dia cover dengan benda yang tidak dia tak cover. Betul. Benda yang dia cover adalah berkaitan dengan kemalangan sahaja, travel related incident biasanya. Travel incident which is something like kecemasan macam macam mana tu? Macam tadilah macam beg hilang. Kalau duit hilang itu tak cover ada juga yang datang duit saya kena curi. Nak claim itu tak dapat. Itu memang tak cover lah. Tapi macam yang saya beli ada satu polisi tu yang saya bayar setahun tu, dia masuk sekali dengan cash advance or something, apa tak nama dia, iaitu kena tengok polisi jugalah maksudnya. Betul. Kena tengok polisi sebab kalau berlaku kecurian sebagai contoh, kita kena buat laporan polis kat sana and then dia panjang cerita dia dan kebiasaannya dia melibatkan kecuaian kita lah kalau duit hilang ni. So sebab itulah susah untuk insurance extend coverage untuk kes-kes macam ni. Tapi yang simple untuk kita faham, travel insurance dia cover accident. Yang dia tak cover macam medical tadi, penyakit kita, itu memang dia tak cover. Let's say lah, minta simpang makan perempat, touch wood. Adakah travel insurance juga cover dengan repatriation? Contohnya macam let's say accident dan meninggal di luar negara contohnya kan. Repatriation ni kan sangatlah mahal kan. Adakah dia cover sekali? Untuk luar negara, dia cover repatriation ni tadi up to 1 million USD. Dia depends on polisi lah. Tapi yang biasanya dalam USD 1 million, cumanya dia bergantung pada insurance. Ada yang pay and claim. Pay and claim maksudnya
Bayar mungkin settle semua dulu kena sendiri. bayar dulu and then kemudian kita claim. Sebabnya currency tu agak merumitkan lah untuk kita company terus bayar ke negara certain macam tu. So I see. biasanya balik Malaysia, bukannya yalah keluarga lah kan. Bila balik Malaysia nanti dia kena claim balik lah dengan pihak insurance. Tapi Okay. repatriation ni biasanya dia akan cover. Okay. So yang dia tak cover adalah medical. Medical punya penyakit yang sedia ada tu semua memang tak cover. Memang takkan cover bila berlaku luar negara lah. Tapi Yes. kalau repatriation due to medical, So kalau repatriation due to medical, dia tak cover. Pihak insurance kadang-kadang akan hantar second opinion punya doktor untuk tengok, untuk check dan tengok juga medical insurance personal dia ada ke tidak. So kalau ada second opinion doktor, dia akan discuss kat sana exact reason why death happens. Kenapa kematian berlaku. And then dia akan balik semula kepada polisi. So dekat situ dia akan bincang lah sama ada coverage tadi akan extend to that particular death. I see. Okay. Okay, saya ambil soalan satu daripada audience, daripada Hamdan Alias. Any suggestion on the best insurance providers tak? Oh, susah sebenarnya soalan ni sebab Susah, lain insurance provider, lain dia punya coverage, lain dia punya numbers pun lain juga. Ada yang cover contohnya 200,000. Ada yang nampak murah cover banyak tapi dia tak cover certain negara. So susah untuk saya sebut mana-mana company. Tapi yang paling penting of course kita kena tengok polisi tu itself. Kalau boleh, kalau ada agent, kita discuss dengan agent, kita tanya dia dan dia akan explain a bit detail lah apa yang dia cover, apa yang dia tak cover tadi. So mana lebih baik Gori? Sama ada bertanya dengan agent sendiri untuk kita punya polisi tu ataupun kita beli online tu saja? Insurans satu benda pasal insurans ni insurans ni benda yang kalau orang explain pun kita tak faham. Kalau kita baca sendiri kadang-kadang lagilah tak faham. Betul. So itu kenapa insurans ni dia agak susah untuk masuk ke 100% digital. Tapi kalau kita boleh baca dan faham sedikit sebanyak, so insyaAllah itu pun okey. Kalau tak dapat, just pergi ke agent. Okay. Alright, sebelum kita pergi ke soalan seterusnya, saya nak bacakan soalan kuis yang kedua. Okay, hadiah juga tajaan daripada saudari Lily Riani. Pemenang akan menerima 2 keping face mask daripada Korea yang tidak dijual di Malaysia langsung. Okay, untuk mendapatkan jawapan ini anda perlu cek di laman Instagram Lily Riani _travelholic. Okay, soalan dia adalah name the beach in Busan that is popular among local. Namakan pantai di Busan yang sangat popular di kalangan penduduk tempatan. Jawab sekarang dalam ruangan komen. Jawapan paling tepat dan paling cepat akan dipilih sebagai pemenang. Okey, Lily. Macam Lily sendirilah kan. Okey, kita masih dalam topik merancang perbelanjaan. Macam Lily sendiri. Kalau merancang perbelanjaan tu selama sebanyak 45 buah negeri Lily dah pergi kan. Apa beza merancang perbelanjaan yang untuk travel yang backpacking ataupun travel yang macam splurging sikit lah, ataupun ada beza high cost dengan low cost ke macam tu untuk travel tu. So we have to decide in advance ke macam mana sebelum kita travel tu? Kita kena decide in advance lah sebab benda ni ikut kemampuan. Tapi saya selalunya skemanya. So I usually advise that jangan setengah orang suka buat trip redah sebab dia rasa redah adalah the way to go. Sangat hardcore. So Hardcore kalau you nak backpackers buat trip redah, you buat hardcore backpacker. Trip redah you buat di negara yang tak high cost. Maknanya you jangan buat trip redah di Europe. You nak buat trip redah, you buatlah di Indonesia, di Thailand, di mana kalau you tak ada duit, langsung you sangkut, you boleh overland balik. Kalau you buat dekat Europe trip redah, lepas tu nanti you kena buat petik duit. You kena buat go fund semua tu. Trip redah ni risky sebab bila you tak plan, tiba-tiba ada mishap. So I'm going to tell you what happened. Ada 2 insiden. I pergi, cerita ni panjang tapi I akan lajukan. Pendek I pergi Morocco.
pendek kan? Okay. Sekarang, okay, I buat dalam 2 minit. So, I pergi Morocco. Lepas tu, I nak pergi daripada Morocco, I nak pergi ke Spain, naik ferry. Sebab I jenis yang travel, I nak try dia punya train, I nak try dia punya ferry, kapal terbang, segala local transportation, I nak try. Beca pun I nak try. I jenis macam tu. So, what happened is, sampai dekat dia punya dermaga, I dah beli tiket ferry, dia kata tak boleh. If you fly in, out. So I kena minta refund. Sebab I minta refund ferry, tapi booking untuk Spain I dah buat. Maknanya dia aktiviti dekat Spain semua I dah buat. I still kena pergi Spain. Ferry RM400. So I dapat balik refund. Tak apa, I dapat balik refund, tapi I kena fly. Bila you nak fly hari ni, pergi hari ni, fly hari ni, cost flight tu jadi Very expensive. mahal. Kalau tak salah I RM1,500. So daripada dermaga tu kita orang kena naik 1 hour taxi pergi ke airport, buy on the spot. Lepas tu dekat airport tu kalau tak salah hari 1 flight saja daripada Tangier. What makes it worse is ini insurance adalah penting. I'm going to tell you guys what happened. Masa kita naik taxi tu, lepas tu 2 taxi berebut customer. Customer tu kita orang lah, bukan sebab kita orang hot, tapi sebab dia orang nak business, okay? So dia berebut customer, lepas tu dia bertumbuk, lepas tu berdarah-darah, lepas tu dia orang nak luput. It became like it's chaotic. Yes, it's chaotic. Dia bertumbuk, lepas tu bila taxi driver dah redakan dua-dua driver ni, as driver yang nak bawa I pergi naik taxi dia tu jalan, driver lagi satu tak puas hati, dia pergi masuk kereta dia, taxi dia nak ambil yang you tahu you tukar tayar tu yang macam cross bar tu, yang besi tu. Dia nak knock. I kata kalau kes mati, kes apa, kita orang masuk, kita kena masuk, kita tak masuk lokal, kita akan pergi balai, kena explain. This thing mishap can happen when you travel, okay? Lepas tu, dia orang leraikan lagi sekali, lepas tu naik taxi tu nak pergi airport, taxi yang tak puas hati tu ikut, memang macam dramatik gila. Macam mana you tengok filem, ya terjadi kepada kami, ya. So, if anything were to happen, cash at hand or you tak ada credit card. If you tak ada cash at hand atau you tak ada credit card, then you get stuck. Sebab apa? Kita punya flight balik ada dari sana. So planning needs to be done. Sebab tu kalau you nak buat trip redah, you kena ada duit yang sangat banyak. So kalau you tak ada duit yang sangat banyak, I tak cadangkan you buat trip redah. I cadangkan you plan accordingly ataupun you call Gori. So itu I punya advice. Trip kalau you nak juga try buat trip redah boleh, tapi you kena ada saving yang cukup dan you pick lah negara yang you rasa you boleh mampu. Janganlah terus pergi ke negara mahal, itu je. Yeah. So dan saya nak tambah juga Lily dan Gori, sekarang zaman pandemik, janganlah cuba-cuba nak redah. It is really advice for you guys, janganlah trip redah. Especially hari tu dalam episod Langkawi, kita dah tekankan juga sebarang trip ke Langkawi, especially dalam pandemik ni kan, dalam gelembung perjalanan ni sendiri, pastikan anda rancang terlebih dahulu, book everything semua in advance, hotel, transportation, ferry, flight semua in advance. Sebabnya kita polisi berubah-ubah dalam masa pandemik ni, memang keadaan pun sendiri memang tak seimbang lagi kan, tak stable lagi. So pastikan anda merancang betul-betul sebelum melancong. Okay, ingat benda ni. So tak ada nak trip redah backpacker tega sebenarnya. In my opinion lah, but unless kalau anda memang betul-betul tega betul kan, tiba-tiba saya membebel kat sini. Okay, tak apa, kita teruskan sebab Hasil dah bising tu. Okay, Hasil okay ke kita teruskan dengan quiz? Cik, macam ada je Hasil kat belakang. Okay. Oh, okay. Sila. Okay, kita pergi ke quiz yang paling penting malam ini, iaitu quiz tajaan daripada outside Malaysia, di mana anda berpeluang untuk memenangi hadiah backpack Kanken Classic Fjällräven yang ditaja oleh outside Malaysia yang berharga 600 lebih. Okay, so tadi kita dah berbincang dengan Gori. Tadi Gori dah explain tentang tentang insurans. Okay, so soalan kita adalah tentang insurans. Soalannya berbunyi,
Okey. Berikan dua jenis insurans yang berkaitan dengan pelancongan dan perlindungan yang ditawarkan di dalam insurans tersebut dan apa yang tidak ditawarkan di dalam insurans tersebut. Dia panjang sikit. Berikan dua jenis insurans yang berkaitan dengan pelancongan dan apakah perlindungan yang ditawarkan dan apakah yang tidak ditawarkan di bawah perlindungan tersebut. Jawapan paling cepat dan paling tepat akan dipilih sebagai pemenang. Jawab dalam ruangan komen sekarang. Okey, kita dah hampir sampai ke penghujung. Kita juga dah pilih 3 best question pada malam ini yang sebenarnya banyak lagi kita benda nak sembang dengan Gori dengan Lily. Memang topik merancang perbelanjaan ni sebenarnya sangatlah penting, sangat detail sebenarnya. Okey. Tapi kita dah sampai ke penghujung. Okey, saya pilih 3 best question pada malam ini dan adakah anda bersedia? Okay, tak apa. Saya tak dengar suara you all kan. Serik kena tipu dengan tour guide kita pula bayar. Membebel sebab sayang. Thank you guys. See, saya membebel sebab sayang. Okay, anyway. Soalan terbaik yang terpilih pada malam ini akan menerima, let me check again apa hadiah dia tadi. Panjangnya nak scroll. Okay, pemenang soalan terbaik pada malam ini akan menerima 1 Frozen Lab tajaan Lamb Play, 1 set mi segera Mars Debak, 1 luggage tag Bingka KL tajaan daripada Lily Riani, dan juga 1 majalah Gaya Travel. Soalan pertama yang terpilih pada malam ini daripada audiens adalah daripada Mahzan Mat Saleh. Orang Sabah ni. Okey, Pak. Soalan yang berbunyi, apa pendapat anda tentang bajet traveller yang terlalu menitik beratkan kos melancong? Kadang-kadang beza hanya RM20 hingga RM50 sahaja sehingga mengabaikan keselesaan sepanjang pengembaraan. Dan berapa persen jumlah wang yang perlu disediakan untuk kegunaan kecemasan semasa melancong? Panjang soalan tu. Okay, kita siapa split kena jawab Gori. ni? You ambil budget. Kita split. You ambil budget, I ambil yang Percentage tu. travel part. And Okay. Okay. So I rasa benda ni ikut interest. Kalau you minat, you pergi cover. Tapi I punya logik macam ni Kalau you nak pergi, katalah you nak pergi Morocco, Iceland, negara yang unik atau you memang budget you banyak tu aja, you nak pergi London, even you nak pergi London. You nak pergi London tu, cost you nak pergi London tu, flight tu hangus, memang that is the price. You nak pergi, bila you sampai London, buatlah aktiviti yang you memang teringin. Mana dia you make sure you have saving or you have proper plan to buat aktiviti yang you teringin. Jangan, I don't advise untuk yang macam tak apalah lain kali ada chance pergi lagi. Sebab apa? Lain kali ada chance pergi lagi, you akan incur cost travel tu lagi sekali. Just to cover that 1 or 2 things yang you tak buat hari tu. So actually dia lagi rugi, dia bukan lagi untung. That's my opinion. So kalau you nak pergi tempat tu, you buat semua sekali harung, lepas tu kalau you nak repeat lah 10 tahun later. That's how I get to travel 45 negara. Kalau tak, you lepaskan, you redor lah, you lepaskan. Maknanya you tak ada budget kan. So I selalu kata kalau you nak pergi satu tempat tu, you plan well and you kena tahu you nak buat apa. So I cadangkan you ada satu aktiviti, you pergi, you cover as much as you can. Jangan kata macam you dah pergi, lepas tu kata tak apalah lain kali dapat pergi lagi. Lain kali kalau you ada duit, takkan you nak pergi repeat negara yang sama untuk satu aktiviti. So you should take that money and go to another negara lah kalau boleh kan. Betul. That's my take lah. Tapi different people have different opinion on this. So to each his own. On budget, Gori will answer. Okay. So tadi tanya pasal nak berjimat RM20-30 betul sampai mengabaikan keselesaan. Dan berapa persen wang yang perlu disediakan untuk kegunaan kecemasan? Okay. So itu sebenarnya apa yang saya sendiri buat masa saya start kayuh. Masa start kayuh nak pusing satu semenanjung ni, saya ada bajet. Bajet dalam RM3,000 untuk satu bulan. So sehari dalam RM100 lah. Itulah duit makan, itulah duit nak tidur Ini Kedah punya trip. Sebabnya dia dalam negara sendiri. Negara kita ni setiap 30 km akan ada satu kampung, akan ada satu bandar. So jangan risau sangat. Cumanya nak bajet, nak jimat punya pasal, saya bawa satu kemah. So saya bawa satu kemah, kononnya kita kayuh bersikal dan kita tidur dekat kemah lah. Kita kayuh seorang diri. So malam pertama dekat Cerating, tidurlah dekat kemah, elok semua. Bila esoknya, malam tu baru saya perasan, kalau saya seorang diri kayuh,
Nak jimat dalam berapa? RM70 lah lebih kurang kan, kalau accommodation kita yang paling murah. Nak jimat RM70 punya pasal, sepanjang malam tu saya kena berjaga nak tengok basikal hilang ke tidak. Dah kayuh ni 50 hari pertama kayuh pendek 60 km. Dah kayuh penat sepanjang hari, malam tu setiap sejam bangun. Tak lena pula. Memang. Bangun basikal ada. So saya tengok tak berbaloi aku nak jimat RM70. Betul. Tapi penat badan tu tak memang tak berbaloi langsung. Betul. Dan esok paginya bila nak gerak lah kena bungkus pula dah kemah tu tadi. Dengan kita bukan penat tak dulu kan. Betul. So bila tengok macam tu saya nampak RM70 yang saya nak jimat tadi better saya spend sebab itu adalah safety saya. Itu adalah keselamatan sebenarnya. So sebab itu kalau kita nak jimat, jangan sampai kita jeopardize ataupun kita abaikan, kita korbankan benda yang lagi penting. Nyawa, keselamatan kita, harta benda kita, ini yang lagi penting. Kalau betul-betul nak jimat, yang logik kita buat, sehari sekali makan yang okey, mungkin tengah hari makan nasi apa semua, lain-lain tu makan roti. Kalau macam ni, dia logik. Kalau kau pagi, petang, siang, malam nak makan nasi, tak jadilah juga. Betul. Tapi kalau sepanjang hari makan Maggi pun kadang-kadang tak jadi juga. So balance tu tadi. Okay. Sebabnya tak ada harga untuk kita punya keselamatan dan juga kesihatan. Okay. Faham. So untuk soalan second tadi, emergency punya budget, usually saya akan letak minimum kalau boleh sepanjang, contohnya tadi 3 sebulan nak travel, tapi dalam negara sini macam unfair sikit lah kan, sebab kalau apa-apa kau boleh cucuk ATM je. Betul. Tapi kalau kita keluar ni sekurang-kurangnya saya akan letak dalam 10% daripada total budget, memang ni untuk emergency. So macam Kak Ili cerita tadi, hujung tu kalau boleh duit ni tak usik, tak habis. Sebab kejadian dengan ni cerita masa ke Bangkok dulu ke Bangkok yang menang Gaya punya trip dulu. Korang follow Gaya ni, banyak boleh menang ni. So pergi Gaya punya trip ni best. Pergi ke Almeros, dapatlah cover semua kan. Yap. Cerita dia nak balik, dah betul-betul nak balik, terlewat 2 minit flight. Terlewat 2 minit je flight. Tapi kalau dah 2 minit dia tetap kira terlewat lah kan. So kita kena beli tiket baru. So time ni saya punya credit card tidaklah masa ni belum lagi reti nak bayar sebelum driver semua tak reti lagi. So kenalah keluar duit RM500 on the spot kita bayar. Okay Gori, terima kasih. I have to cut short sebab kita ada 2 minit lagi. Okay. Thank you. Soalan kedua yang terpilih pada malam ini adalah pada Naila Nur Khalishah. Sedapnya nama. Naila Nur Khalishah. Soalan untuk Azrai. Macam mana mengumpul kewangan supaya balance dari segi simpanan dan perbelanjaan? Berapa duit contingency diperlukan setiap kali travel? Okay, saya rasa tak perlu jawab sebab tadi kita dah bincang secara panjang lebar tadi. Okay, yang itu kena ada goal. Kalau nak mengumpul kewangan tadi kena ada goal, life goal dengan financial goal. So ingat tadi Naila ni tak tengok kot terlepas part tu tadi kot kan. Dia dah tanya awal dah tu. Mungkin dah tanya awal tadi kot kan. Okay. Sebab best question, yes. Okay, yang ketiga adalah pada Adila Ali. Kalau berlakunya kecurian dan kita hilang pasport, boleh ke insurance cover any additional cost from the inconveniences? Jawapannya tetap tidak. Sebabnya kecurian ataupun kehilangan dia bawah kecuaian. So sebab itu travel apa-apa jadi sekalipun, patah riuk pun, pasport adalah nyawa kita. Betul. Pastikan yes, saya ingat lagi pertama kali saya travel ke South America, okay. Saya pergi ke Amerika Selatan, saya ingat pesanan daripada seorang otai travel masa tu, kena ingat bila kita travel not necessarily melancong, tetapi kita travel ke mana-mana pun atau urusan kerja atau urusan bercuti, leisure ke apa ke, kena ingat 2 benda yang paling penting dalam hidup bila kita travel ke luar negara, iaitu pertama nyawa, kedua pasport. 2 perkara paling penting bila kita travel ke luar negara. Kena ingat benda tu. Okey, tahniah diucapkan kepada Mazan Mak Saleh, Naila Nur Khalishah dan Adila Ali. Gatravel akan hubungi anda untuk urusan hadiah, dan juga tahniah kepada mereka yang terpilih berjaya menjawab soalan kuis pada malam ini. Saya nampak laju je kat sini jawapan-jawapan untuk soalan insurans tadi ni. Ramai yang jawab salah tu.
Tapi ada seorang dua tu yang jawab betul. So pastikan jawapan anda tepat seperti apa yang kita jelaskan tadi kan. Okey, terima kasih juga kepada Azrai dan juga Lily Riani kerana menjadi tetamu kita pada malam ini. Terima kasih kerana perbincangan kita pada malam ini sangatlah sebenarnya sangatlah akademik kan, akademik pula, educational. Bahasa Melayu dah apa? Educational? Tak apalah. Tak tahu. Tak apa. Okey. Okey, pemenang untuk Fjällräven ni tadi, kuis Fjällräven kita akan umumkan selepas Gaya Live macam biasalah kuis ini. Okey, dan juga okey, sebelum saya mengakhiri pada malam ini dan saya dah ucapkan terima kasih kepada Gori dengan Lily tadi, kepada semua sponsor Gaya Travel yang mengucapkan ribuan terima kasih kepada Outside Malaysia, Lamp Play, Bakso Vara Mas Debak, Kedai Kopi Satu dan juga saudari Lily Riani kerana menaja kita pada malam ini. Dan juga jangan lupa hari Khamis pada 7 Oktober jam 3 petang, Gaya Travel akan bersiaran live di Facebook Tourism Selangor sempena World Tourism Day dan juga pelancaran majalah Gaya Travel isu yang baru kami akan masukkan ke dalam kedai di Shopee kami pada minggu hadapan selepas live, selepas launching tu nanti, okey. Dan juga pada minggu depan pada 10 Oktober 2021 untuk pertama kalinya dalam masa 3 bulan ini Gaya Live tidak akan bersiaran untuk 1 minggu saja untuk memberi laluan kepada pelancaran di Facebook Tourism Selangor dan juga program-program lain yang akan berlangsung pada minggu hadapan. Jadi kita akan jumpa sekali lagi pada minggu satu lagi selepas minggu hadapan. Kita akan bersama dengan 2 orang lagi tetamu. Kalau tak silap saya tetamu ni agak famous juga. Kan. So siapa tamu kita kena tunggu lagi 2 minggu. Kita akan jumpa lagi pada waktu yang sama jam 9 malam hari yang sama, hari Ahad di Facebook Gaya Travel. Again, terima kasih Gori, terima kasih Lily dan terima kasih kepada anda semua yang terus menonton Gaya Live pada malam ini. So jumpa lagi minggu depan. Jumpa lagi 2 minggu akan datang. Bye, good night. Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana bersama kami. Semoga anda peroleh manfaat melalui perkongsian itu tadi. Mahu dapatkan majalah dan baju eksklusif Gaya Travel Magazine? Tak perlu keluar rumah sebab kami kini di Shopee. Ikuti juga kami di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan YouTube untuk lebih banyak kandungan kembara. Jumpa lagi.